Okay. Yang pertama sekali ada beberapa perkataan yang kena tahu. Jarak, sesaran. Okey, ini semua adalah physical quantity. Okey, jarak. Jarak tu apa? Kena tahu maksud dia. Yang kita ada sesaran, laju. Apa beza jarak dengan sesaran? Ini yang pelajar kena tahulah. Jarak dia adalah jumlah panjang lintasan antara dua titik. Okey, kalau sesaran ialah jarak terpendek. Kalau contoh, ini ada rumah A, rumah B, A ke B. Kalau cikgu nak pergi A ke B tapi cikgu singgah shopping mall, kan? So ini jalan. Jadi jumlah jarak ni katalah 50 km. Jadi 50 km ni adalah laju. Adalah jarak. Sebab apa? Jarak adalah jumlah. Dia ada keyword jumlah. Okey, tapi daripada A ke B, yang distance travel ni, dia ada shortest distance travel daripada A ke B. Okey, dari A ke B yang terpendek, jarak terpendek antara A ke B, itu dinamakan sesaran. Jadi sesaran tu apa? Jarak terpendek antara dua titik. Yang tadi jumlah panjang antara dua titik. Okay. Lepas tu kita ada laju versus halaju. Okay. So laju tu apa? Okay, laju adalah kadar perubahan jarak. Jadi kat sini ada formula yang kena tahulah. Sebabkan dia kadar. Kadar tu adalah apa-apa yang diperkan dengan masa. Ni pun sama, kadar. Kadar tu apa? Apa-apa yang kita perkan masa. Per masa. Kalau pecutan pun sama, dia kadar juga. Per masa. Yang pecutan pun kadar. Okey. Jadi ni kadar apa? Kalau laju, dia kadar perubahan jarak. Jarak bahagi masa. Kalau hal laju, kadar apa? Kadar sesaran. Jadi sesaran bahagi masa. Okey. Baik, selain daripada definisi yang berbeza bagi setiap ni antara jarak dengan sesaran, laju dengan hal laju, okey, definition mereka berbeza-beza. Okey, tapi kalau kita ingat minggu lepas kita ada belajar tentang perbandingan antara kuantiti fizik, sama ada dia adalah kuantiti skala ataupun vektor. Ingat tak? Kalau skala maksudnya, skala maksudnya apa? Kuantiti yang hanya ada magnitude je. Kalau skala dia adalah kuantiti yang magnitude sahaja. Tapi kalau vektor dia magnitude dan juga arah, kan? Magnitude tu apa? Magnitude tu nilai. Jadi kalau untuk topik ni, jarak dia adalah kuantiti skala. Maksudnya kalau kita tak kisah dia punya tentang arah, dia ke utara ke selatan ke timur ke, kita tak kisah, dia itu adalah jarak. Dia skala. Tapi sesaran dia adalah vektor kuantiti. Laju skala kuantiti. Hal laju vektor kuantiti. Maksudnya hal laju ni kita kena tengok. Dia ke kanan ke kiri. Kalau ke kanan positif, jadi negatif maksudnya dia ke kiri. Macam tu. Okey. Sama juga dengan pecutan dan juga nyah pecutan. Kalau pecutan, dia adalah kadar perubahan hal laju. Jadi berubah V tolak U. Kat sini ada tolak. Tolak maksudnya kita ada difference lah. Ada perbezaan nilai. Jadi V ni, Akilah kena tahu V tu apa? Simbol untuk hal laju akhir. Kalau U, simbol untuk hal laju awal. Jadi kalau V tolak U maksudnya hal laju akhir tu nilai dia tak sama dengan hal laju awal. Jadi kita tolak, kita akan dapat perubahan hal laju. Baru kita dapat pecutan. Okey, dalam bahagian topik yang subtopik yang pertama juga, okey, kita kena tahu tentang jangka masa detik. Okey, zaman sekarang orang dah tak pakai jangka masa detik lah dekat makmal di universiti apa semua. Kan kita pakai photogate. Tapi kena tahu juga dia punya orang kata asas ni lah. Macam mana terciptanya photogate tu? Dia macam asasnya adalah jangka masa detik. Pernah tengok tak jangka masa detik?
Pernah buat tak eksperimen? Pernah. Pernah. Ada guna tak jangka masa detik? Mesti ada kan? Ada. Okey. Kalau cikgu buka buku teks sekejap, gambar dia nak tengok mana. Okey. Kalau dalam okey, ini kalau ni dia. Okey. So kita ada ni, dia ada tapak dia. Okay, lepas tu atas tu kita ada vibrating plate ni. Dia ni akan sentiasa bergetar. Bila kita switch on, maksudnya kita sambungkan ni disambungkan dengan power supply secara AC Dia switch on, lepas tu yang ni dia akan bergetar. Dia bergetar. Lepas tu kita tahu carbon paper. Dulu kalau pergi kedai-kedai memang selalu kita jumpa carbon paper ni untuk buat receipt kan. Tulis receipt, kita tulis dekat atas tapi permukaan bawah pun tertulis sekali sebab ada carbon paper. Dia macam kalau kita suri, kita tore dia boleh ada tulisan. Jadi dia warna hitam. Jadi bila kat sini dia macam ada jarum. Dekat sini dia ada jarum. Akilah dah pernah guna ke kat sekolah? Pernah Kalau tapi rupa dia macam lain sikit lah. Okay. So kalau kat sini dia ada jarum. So bayangkanlah kalau ni dia ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Jadi bila dia ke bawah dia buat lukisan. Dia buat tanda. Dia buat tanda pada pita ni. Jadi tanda-tanda tu bergantung kepada pergerakan objek. So ada objek kan. Contoh kita tip lah. Kita tipkan pita detik ni pada troli ke contohnya, satu objek ni. Jadi kalau objek ni pecut, kita nampak pattern dia macam mana. Kalau objek ni bergerak dengan hal laju seragam, macam mana pattern dia. Jadi itulah dia. So kena tahu. Jadi kat sini cikgu lukis beberapa contoh yang kita boleh dapat daripada pita detik. Okay, yang pertama ni. Kita tengok yang pertama ni. Okay, kita tengok pattern yang kita dapat pada pita detik ni. Ni dot, dot, dot. So sama jarak dia. Sini lebih kurang sama dengan jarak ni. Samalah jarak dia. Yang kedua, ada beza tak pattern dia? Yang ni jarak makin dekat. Sini dekat. Yang ketiga, dekat dulu, jarak kemudian. Okey. Sebelum tengok, kalau sekarang ni kita tengok, pertama kita tengok anak panah. Mana anak panah tu? Okey, anak panah ke kanan. Maksudnya, kalau objek ni, katalah ni objek kan. Objek ni, dia ditampal dengan pita detik. Pita detik ni ditampal pada objek. Jadi objek ni yang bergerak. So, kalau objek ni bergerak dan hasilnya kita dapat pattern macam ni, corak dia macam ni, maksudnya apa? Maksudnya objek yang pertama ni bergerak dengan hal laju seragam. Kenapa seragam? Sebab tengok jarak dia sama je. Jadi apa basicnya? Apa asas yang kita kena tahu? Okay. Jadi jangka masa detik pertama sekali kita kena tahu yang sekolah-sekolah beli kebanyakannya frekuensi dia 50 Hz. Kebanyakan, tak semestinya. Tapi kalau bila kita tahu dia punya frekuensi, kita tahu pula frekuensi ada berkaitan dengan masa ataupun tempoh. Jadi tempoh ni adalah masa. Jadi ini formula. Tempoh sama dengan 1 per frekuensi. Jadi berapa tempoh kita? Jadi kita tahu frekuensi kita 50. Jadi kat sini kita substitute lah 50 dekat sini. Okay. Jadi tekan kalkulator 1 bahagi 50, kita dapat 0.02 unit dia saat. Jadi tempoh ni dalam unit saat. Okay. So sekarang ni maksudnya, apa maksudnya ni? Ni maksudnya apa ni? Jadi kita tahu bila kita punya jangka masa detik ni ada frekuensi 50 Hz, pita detik kita sentiasa ada buat dia sentiasa ada masa sela masa yang sama antara dua dot. Okay. Apa dot tu?
Jadi kita tengok pita detik, kita kena tahu dia ada dot. Mana dot? Ni dot. Ada berapa dot pada pita detik pertama? 1, 2, 3. Itu adalah dot. Pita detik 2 ada berapa dot? 1, 2, 3, 4, 5. Pita detik 3 ada berapa dot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, itu adalah dot. Apa lagi yang kita kena tahu tentang pita detik? Okay, lepas tu kita kena tahu pita detik dia ada detik. Mana detik? Ni cikgu dah tulis siap-siap. Detik tu adalah jarak di antara dua dot. Okay, kita ada satu dot, dua dot. Jarak antara dua dot tu yang mana? Ni. Jadi jarak ni, ruang ni antara jarak ni kita panggil detik. Okay, jadi untuk nombor 1 punya pita detik ni ada berapa detik? 1, 2. Untuk pita detik yang kedua, ada berapa detik? 1, 2, 3, 4. Untuk yang pita detik yang ketiga, ada berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faham tak, Akilah? Tentang Faham. detik dan juga dot ni. Jadi detik ni sangat penting lah. Yang kita kena tahu tadi, balik-balik pada cerita ni tadi, tempoh nilai dia 0.02. Maksudnya apa? 1 detik pada pita detik ni nilai dia 0.02. Jadi apa maksud dia? Maksudnya dengan jarak ini masa yang diambil adalah 0.02 saat. Jadi berapa jumlah masa daripada titik A ke titik B? Senang je lah. 0.02 saat darab 2. Betul? Okay, lepas tu, kalau kita nak tahu berapa hal laju dia pada detik yang pertama ni. Kan? So, senang saja. Hal laju, saya punya formula U ataupun V sama dengan jarak bahagi masa. Jadi kita ambil pembaris, kita ukur berapa jarak antara dot A ke dot B. Okay, katalah jaraknya adalah 2.5 cm. 2.5 cm ni bahagikan dengan 0.02 saat. Tekan kalkulator. 2.5 bahagi 0.02 berapa? 125. 120 Jadi kalau 120, jadi 120 cm. 125 cm per saat. Jadi itu dia punya hal laju pada dari A ke tengah-tengah ni. Okay, lepas tu kita kira pula. Kita ambil pembaris lagi kalau ini dalam eksperimen lah. Okay, kita ukur. Oh, jarak ni 2.5 cm juga. Jadi kita tengok V dia 2.5 cm bahagi berapa masa dia? 2 saat. Jadi dapatlah sama 125 cm per saat. Jadi kita kata hal laju seragam. Kita tengok pula yang kedua. Okey. Kita tengok anak panah. Anak panah di sini. Jadi mana yang bersentuh dulu dengan ticker timer tu? Dengan jangka masa detik. Siapa yang disentuh dulu? Mestilah sini kan? Ini yang first. Sebab anak panah ke sini. Jadi bila anak panah ke sini maksudnya pergerakan dia ke sana. So ini dulu. Ini selalu student silap. Dia ingat anak panah sana ini pertama. Tak. Ini dulu 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kita tengok jarak yang pertama. Detik yang pertama berbanding dengan jarak detik yang kedua. Detik yang hujung. Jarak dia obvious kan, nampak sangat jauh. Jadi kita kata kalau sini dekat, masa dia 0.02 saat. Yang ini masa dia 0.02 saat juga. Tapi jauh. Maksudnya mana laju? Yang awal ataupun yang akhir laju? Yang akhir. Sebab dalam masa yang sama 0.02 saat, dia dapat pergi 5 cm. Sedangkan tadi dapat pergi sejauh je. Dia dekat saja. Jadi ini lagi laju. Jadi kita kata objek yang kedua ni bergerak dengan hal laju bertambah. U ni kita tengok nilai dia 50 sahaja. V ni contoh 250. Maka bila hal laju bertambah, maksudnya objek nombor 2 bergerak dengan pecutan. Okay, ini menunjukkan memecut.
objek memecut. Dan yang ketiga, kalau pattern macam ni, dia jauh tapi akhirnya makin dekat. Maksudnya makin perlahan. Ni laju, dia sangat laju. Dia pakai perlahan, sangat perlahan. Jadi ada perubahan hal laju ni. V kecil, U dia besar. Jadi objek ni kena macam mana pergerakan objek? Objek bergerak dengan pecutan. Okey, boleh? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. So, kalau kita tengok soalan ni nanti jap. Nanti ketik. Okey So, kalau tengok soalan ni, ini contoh soalan lah. Raja menunjukkan satu pita detik yang dihasilkan apabila sebuah troli bergerak meneruni landasan condong. So, boleh bayanglah cerita dia. Dia ada landasan ni condong. Okey, dia troli. Saya ada troli. So, troli ni dilekatkan dengan pita detik. Jadi, kalau ini pita detik, ini adalah ini adalah jangka masa detik. Jadi, ini bahagian 1, ni bahagian 2. Bahagian 1 ditekan dulu ke bahagian 2 ditekan dulu? Bahagian 1. Okey. Okey, jadi ni tak tunjuk anak panah ni, sepatutnya tunjuk anak panah. Kalau ni anak panah dia lah kan. Jadi, kalau macam ni, so ini pattern yang terhasil. Jadi, lengkapkan ayat di bawah dengan tandakan right pada dalam kotak yang betul. Jenis arus yang digunakan oleh jangka masa detik, arus ulang alik ataupun arus terus. Okey, kita tengok Mesti lalu arus alternating current maksudnya arus apa tu? Ulang alik. Arus ulang alik. Jadi kita kena tahulah jangka masa detik ni dia menggunakan arus ulang alik. Kan? Okey. Pada Raja, tandakan X untuk menunjukkan 1 detik. Mana 1 detik? Nak tandakan kat mana? Kalau Akilah tanda dekat mana? Aduh sikit. Kita boleh tanda mana-mana yang menunjukkan 1 detik lah. Tu mana? Tu jawapan boleh jadi di sini, di sini, di sini, di sini. Mana-mana? Yang penting betul. Tapi janganlah buat banyak-banyak macam ni. Sebab soalan nak soalan kata one tick sahaja. Suruh tandakan 1 kali je lah kan. So kita tak payah lukis banyak-banyak macam ni kan. So mana-mana sahaja yang menunjukkan 1 detik. Dia bukan nak dot. Dia nak detik. Okay. So itu betul. Berdasarkan Raja, tentukan hal laju troli. Okay. So daripada Raja, apa yang kita nampak? Okay. Dia kata 5 cm. Okay. Kita tak boleh nak cari jarak antara sini ke sini sahaja. Sebab dia tidak lukis mengikut skala. Kan? Dia tidak lukis ikut skala. Maksudnya kalau skala maksudnya kita boleh ambil pembaris, kita ukur. Berapa jarak ni ke sini. Tapi lukisan ni tak ikut skala. Okay, jadi bila tak ikut skala, dia bagi tahu sini ke sini 5 cm. Soalan nak hal laju. Jadi kita tahu macam mana. Apa formula hal laju? Hal laju sama dengan V katakan. Hal laju jarak bahagi masa. Okey, kita tahu jarak ada 5 cm. Tapi itu jarak untuk berapa detik? Berapa detik?
Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 5 detik dan setiap detik nilai dia ialah 0.02 saat. 0.02 saat. Jadi tekan kalkulator. 1 bahagi 0.02 berapa? 100 bagi 2. 50 kan? Betul tak? Ya. 50 sentimeter per saat. Tengok cikgu ambil unit tu daripada sini. Jadi you kena buatlah unit ni semasa pengiraan. Cikgu memang suruh student cikgu buat. Sebab bila awak buat masa pengiraan, nanti awak tak lupa akhirnya kita ada unit. Kita kena ada unit. Tapi unit tu berapa? Kadang-kadang kita tak buat unit, kita tahu dia ada unit. Tapi kita tak tahu macam mana letak unit. So awak tengok bila awak tulis siap-siap, nampak tak cm ni dekat atas, jadi cm. Contoh jawapan 50 cm tu cm lah, ambil lah ni. Letak situ. Lepas tu ni per. Okay, letakkan dia per unit S. So ini dah jawapan yang betul. Centimeter per second. Tapi kita boleh tulis dalam bentuk macam ni. Okay. Alright. So settle untuk soalan yang pertama. Okay, kita tengok pula. Apa lagi yang kita kena belajar tentang gerakan linear. Okay, yang kedua kita tahu gerakan linear ni kita cerita tentang graf. Okay. Untuk KSSM ataupun untuk SPM ada 3 jenis graf yang kita tahu. Kena tahulah. Okay. Pertama sekali graf macam mana? Pertama sekali graf sesaran lawan masa. Mana sesaran? Ni sesaran melawan masa. Okay. Yang kedua, kita ada graf laju melawan masa. Okay, laju lawan masa. Dan yang ketiga, pecutan lawan masa. Okay. Okay, kita tengok laju lawan masa. Okay, katalah kita ada, kita dapat graf macam ni. Ni graf kita dapat. Okay. Apa yang pelajar diharapkan tahu? What is expected from you is you should be able to read the graph ataupun analyze the graph. Okay, pertama sekali graf sesaran lawan masa. Okay, of course kita kena tahu apa maksud sesaran. Okay, sesaran adalah jarak terpendek antara dua objek. Okay, kita tengok graf ni. Okay, masa bertambah. Betul tak? Kena pandai tengok graf. Tapi walaupun masa bertambah, apa jadi kepada jarak? Sama sahaja. Jadi kalau itu objek, kita ada objek tu di sini. Okay, objek tu dia dah bergerak daripada tadi, sekarang dia ada 10 meter daripada tempat asal dia. Dan inilah masa, sepanjang masa, itulah tempat dia, 10 meter daripada tempat tadi. Jadi apa yang kita boleh kata tentang objek ni? Objek ni tidak bergerak ke dia bergerak? Bergerak. Okey, objek asalnya dekat sini. Lepas tu, objek sekarang berada 10 meter daripada asal dia. Tetapi, masa semakin meningkat. Tapi bila kita tengok, walaupun masa meningkat, objek tu ini masih bacaan sesaran dia. 10, 10, 10, 10, 10. Jadi adakah objek tu bergerak sebenarnya sekarang? Tak bergerak. Okay, dia tak bergerak. Dia masih berada di tempat yang sama. Okay, sedangkan yang kedua, graf yang kedua, kita ada satu objek dan objek ni dia bergerak. Bila objek ni bergerak, ini graf yang kita dapat.
Tengok, masa bertambah, dia punya had sesaran bertambah. Masa bertambah lagi, sesaran dia nilai bertambah lagi. Masa bertambah lagi, sekarang sesaran dia dah paling jauh lah, maksimum. Jadi apa yang kita boleh katakan tentang objek ni? Objek ni bergerak dengan halaju yang seragam. Objek sedang bergerak dan objek ni menjauhi ni sesaran. Sesaran tu tentang jarak. Objek dia bergerak dengan sesaran dia makin tinggi kan. Jarak dia makin jauh. Jadi dia tak kisahlah dia makin jauh ke dia makin dekat, tapi kalau kita kira adakah ini halaju dia? Kan? Okey. So, sekarang kita kena tahu bila kita ada graf sesaran melawan masa, halaju dia adalah seragam. Malar. Jadi macam ni boleh dapat halaju tu malar. Kita dapat daripada gradient. Kita dapat daripada dia punya kecerunan. Ingat kan dah belajar matematik kecerunan kan? So ini kecerunan graf. Right? Okay. So kita tengok daripada kecerunan graf tu, kita dapat S. Okay. Ni paksi Y. Paksi Y kita apa? S. Ni masa kita. Apa paksi masa? Paksi X kita masa. Jadi bila kita tengok kecerunan punya formula, paksi Y bahagi paksi X. Paksi Y kita ada apa? S. Paksi X kita ada apa? T. Kita tengok ada tak formula S over T? Nampak tak ni? S over T. Formula apa tu? Halaju. Jadi kita tahu kita kena tahu. Sekarang dia bukan sekadar cikgu nak bagi tahu dan soalan berbeza-beza, tak. Kita kena tahu secara general bila kita ada graf sesaran lawan masa, kecerunan dia bagi kita nilai halaju. Okey? Jadi kita tengoklah bila kita cari kecerunan dia, sama je, seragam je halaju kecerunan dia. Sama ada kita buat segitiga besar macam tu, sama ada kita buat segitiga kecil. Nilai-nilai dia sama sahaja. Sebab dia adalah perubahan ni bahagi dengan perubahan ni. Jadi kalau kita buat perubahan tu sama ni, macam ni, ini perubahan masa dia. Okay. So itulah dia kecerunan bagi graf sesaran masa. Bila kita nak dapatkan halaju bagi graf sesaran lawan masa, kita cari kecerunan dia. So kita kata daripada graf sesaran masa kepada graf halaju, kita cari kecerunan graf. Okay? Bila kita kira kan, bila kita buat pengiraan matematik, so kita dapat sama sahaja nilai dia. So maksud dia apa? Maksudnya objek ni tadi dia bergerak dan pergerakan dia semakin jauh. Tapi halaju dia seragam. Macam awak pernah ayah awak drive kan, kalau drive kereta, katalah ayah awak maintainkan dia punya halaju. Halaju dia 100 je sepanjang perjalanan daripada contoh Melaka ke KL. 100 je. Tapi adakah kereta tu tak bergerak? Kereta bergerak makin jauh daripada rumah. Tapi sepanjang masa pergerakan tu ada halaju yang seragam. Faham Akilah Panjang cikgu cakap ni, okey? Okey. So kalau kita diberi graf, tadi kita diberi graf sesaran. Kalau kita diberi graf halaju macam mana pula? Apa yang awak kena tahu? Kalau kita diberi graf halaju lawan masa, dia ada dua. Pertama, kita boleh dapatkan pecutan. Kalau pecutan tu daripada kecerunan graf lah. Jadi kalau tengok graf macam ni, seragam je. Ada perubahan tak pada halaju dia, Akilah? Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada perubahan halaju, pecutan punya maksud ialah kadar perubahan halaju. Jadi kalau halaju ni tak berubah, maksudnya kosong nilai dia. Jadi berapa pecutan kita?
Kosong lah. Jadi that's why kalau kita tengok graf ni, daripada graf hal laju masa, ini kecerunan dia kosong. Maka, adakah objek memecut? Tak. Objek tidak memecut. Objek hanya bergerak dengan hal laju seragam. Okay. So, kalau soalan tanya, describe the motion ataupun nyatakan tentang pergerakan objek. Jawapan awak boleh kata, objek bergerak dengan hal laju malar dan pecutan kosong. Okey. Tapi ada satu lagi yang kita tahu. Bila kita dapat graf hal laju lawan masa, katalah soalan kata, kirakan, tentukan berapakah, katalah ni objek dia, berapakah jumlah jarak yang dilalui oleh objek. Jadi macam mana kita nak dapat bila kita ada graf? So bila kita ada graf, daripada graf hal laju lawan masa, kita boleh cari dia punya sesaran dengan kita mengira luas bawah graf. Mana graf? Ini graf. Ada luas tak? Okey, ini dia. Area dia. Area dia bentuk apa ni? Segi 4. Jadi awak carilah berapa jarak sini ke sini. Katalah masa dia 5. 5 darab dengan 10 meter per saat. Dapatlah 2. Pecutan dia 2. Pecutan pula. Jarak yang dilihat atau sesaran yang dilihat adalah 2. Okey. Itu graf Kenapa 2 cikgu? Ya? Kenapa 2? Itu contoh. Ini kat cikgu bagi nilai dia 10 hal laju. Okey, katalah masa dia diberi 2 saat. Soalan nak kira, ini soalan. Kirakan sesaran bagi objek. Berdasarkan graf Berdasarkan graf, kira sesaran bagi objek. Jadi cikgu cakap tadi, kalau kita ada graf hal laju lawan masa, nak cari sesaran guna apa tadi? Sesaran sama dengan luas di bawah graf. Jadi luas ni bentuk apa ni? Segi 4. Jadi luas segi 4. Jadi berapa? 10 meter. Ni 10. Unit dia meter per saat. Darabkan dengan masa. Masa dia berapa? 2. 2 Unit dia? saat. 10 darab 2? 20. Meter ada meter. Ni saat dengan saat cancel. Kan? Betul. Dia macam ni, meter per saat darab saat. Jadi tinggal meter je. Oh, cikgu salah sebut lah 20. Sorry tak awak tanya. So dapat 20 meter. Boleh? Boleh. Okey. Jadi kan kalau soalan ni senang lah. Kalau soalan macam ni pula, dia nak soalan kata berdasarkan graf, kirakan sesaran. Jadi sesaran sama dengan luas segitiga. Jadi segitiga bentuk macam mana? 1/2 darab tinggi dia yang ni. Okay, carilah. Dia patutnya bagi nilai kat sini. Katalah X lah. Masukkan unit sekali. Berapa dia punya lebar? Ni. Katalah P. Unit dia saat. Jadi dapatlah meter. Itu kalau soalan nak sesaran. Tapi kalau daripada graf hal laju, soalan nak pecutan dia berapa? Kita cari apa? Kita cari dia punya kecerunan. So buat kira-kira. Ataupun soalan kata, berdasarkan graf hal laju melawan masa,
lukiskan graf pecutan bagi objek. Macam mana pecutan objek? Macam ni. Kenapa saya kata straight? Kenapa straight? Sebab pecutan tu dikira berdasarkan kecerunan. Kecerunan kita malar. Jadi bila kecerunan malar, inilah menunjukkan malar. Apa yang malar? Kecerunan. Kecerunan tu apa? Pecutan. Boleh ya? Tapi kalau daripada sini, graf ni dia kata lukiskan berdasarkan graf hal laju berlawan masa, lukiskan graf sesaran bagi objek. Jadi kita tengok hal laju bertambah. Okay. So graf ni bentuk curve. Okay, kalau tengok curve ni maksudnya kecerunan kita berbeza. Untuk yang ini kecerunan dia berbeza dengan yang ni. Kita tengok ketinggian dia. Yang ni dia tinggi kan? Yang ni dia rendah saja. Jadi kita kata kecerunan yang kedua ni lebih besar daripada kecerunan yang pertama. Jadi kecerunan ni bagi nilai apa? Kecerunan bagi nilai hal laju. Jadi hal laju ni bertambah. Hal laju ni berkurang. Jadi betul tak? Bila kita tengok graf betul tak? Dekat awal hal laju rendah. Betul. Ni nilai dia. Rendah bawah. Tapi yang kedua hal laju bertambah. Nampak tak nilai ni bertambah? Boleh ya? Okay. Alright. So itu adalah graf. Okay, dalam topik kedua kita belajar tentang graf. Yang ketiga kita belajar tentang jatuh bebas. Okay. Apakah jatuh bebas? Pertama sekali kita kena tahu jatuh bebas maksudnya kenapa kita namakan bebas. Ada erti tu. So kita kata objek tu dia jatuh bebas kalau objek tu hanya jatuh disebabkan oleh daya graviti sahaja. Apa penyebab dia jatuh? Dia bukan ditolak. Bukan ada tali yang tarik dia ke bawah. Bukan. Dia jatuh hanya disebabkan oleh daya graviti sahaja. Okay, daya graviti sahaja. Okey. So sekarang ada dua situasi. Awak pernah tengok tak video ni? Cikgu nak tunjuk satu video. Kesimpulannya apa kat situ? Kita ada dua keadaan. Satu dengan rintangan udara, satu tanpa udara. Jadi satu tu vacuum lah. So bila kita ada dua objek yang obvious dia punya luas tu berbeza. Kalau yang pertama ni luas dia. Jadi yang hijau cikgu lukis ni rintangan udara yang dia terpaksa hadapi. Jadi rintangan dia banyak kan berbanding dengan bola ni. Bola ni ini sahaja rintangan sebab udara tu nak melawan dia punya luas permukaan tu, ini sahaja bahagian tu. Jadi rintangan udara bagi bola sikit. Rintangan udara bagi kertas banyak. Jadi sebab itulah kertas tu dia macam lewat sampai jatuh. Kerana apa? Sebab rintangan udara tinggi. Kenapa rintangan udara tinggi? Sebab dia mempunyai luas permukaan yang besar. Tetapi kalau kita buat yang sama tanpa hadirnya udara, mereka jatuh serentak. Dia tak dipengaruhi oleh JC. Okey, itu adalah pemadam dengan tu. Lepas tu kita ada ni. Ni dua permukaan saiz berat yang berbeza. Jatuh sama. Luas kita ambil yang luas permukaan. Ini sebab ada luas permukaan berbeza. Ini tengok. Jisim tidak mempengaruhi. Nampak dua yang ni jatuh. Hampir serentak. So jisim memang tidak mempengaruhi. Okey. Lepas tu kan saintis pula dia buat eksperimen merata-rata pasal eksperimen tadi tu lah. Ataupun dia buat eksperimen pendulum ke, dia buat eksperimen apa-apa yang nak mengkaji nilai G. G ni adalah apa? G ni adalah gravitational acceleration. Okey, jadi bila saintis buat eksperimen, dia dapati di mana-mana nilai dia hampir sama tetapi sedikit berbeza sebab bumi kita bukan betul-betul sfera kan. Bumi kita dia bump sana sini kan. Dia lonjong-lonjong sikit. Jadi nilai pecutan graviti simbol dia G. Ni adalah physical quantity, kuantiti fizik, simbol dia G. Jadi dekat equator khatulistiwa nilai dia lebih kurang 9.8 berapa kan.
9.79 lebih kurang. Tapi dekat kutub utara, kutub selatan, nilai dia 9.9. Jadi dia ambil semua jumlah G di merata-rata dunia dibuat tu, cari average. Jadi kita dapatlah nilai pecutan graviti secara puratanya di dunia kita ni, nilai dia 9.81 meter per second squared. Meter per second squared. Okay? Alright. So, Kalau itu dia. dalam soalan bunyi 9.81. Apa tu, tak dengar? Apa dia? Kalau dalam soalan bunyi 9.81. Ya, kalau dalam soalan kita kena guna 9.81 lah. Dia akan diberi atau dekat muka surat awal soalan. Jadi kalau dia tak beri pun kita dah tahulah memang kita guna 9.81. Okay, jadi apa lagi kita belajar dalam topik ni? Dalam topik ni kita belajar tentang inertia. Okay, ini popular kan? Dah pernah buat eksperimen. Eksperimen apa pernah buat? Tentang inertia. Kalau cikgu tunjuk satu video yang menarik lah, cikgu kena buat sendiri ni kan. Tunjuk video. Jadi inertia tu apa? So pertama sekali kita kena tahu maksud dia. Inertia tu adalah kebolehan, kemampuan. Inertia bukan benda, inertia bukan fenomena. Inertia ni dia bukan physical quantity. Dia tak boleh diukur, tak boleh dikira. Tapi dia adalah efek kesan. Jadi kat sini bila soalan tanya, wajib tulis perkataan kebolehan, kemampuan. Kebolehan apa? Kemampuan apa? Kemampuan sesuatu objek tu untuk kekal. Dia nak kekal, dia nak resist, dia nak melawan. Dia nak kekal dalam keadaan asalnya. Jadi tadi orang tu cuba tarik. Tapi semua barang-barang tu cuba nak kekal dalam keadaan asal dia. Kalau dia sedang bergun, dia nak cuba stay bergun. Kalau dia sedang bergerak, dia nak teruskan bergerak. Macam itulah, itu inertia. Jadi inertia ni dia bertindak dengan hukum gerakan Newton yang pertama. Jadi hukum gerakan Newton yang pertama kata apa? Dia kena tahu Hukum gerakan Newton pertama kata satu objek yang sedang bergun, dia akan terus bergun. Objek yang sedang bergerak dengan halaju mala akan terus bergerak dengan halaju mala. Tapi dua-dua ni dia boleh berterusan kalau selagi tiada daya luar. Faham? Maksudnya awak tengah duduk. Jadi awak tidurlah dekat kerusi ke apa. Jadi awak akan stay je kat situ. Tiba-tiba ada orang tolak awak, barulah ada orang tolakan tu lah adalah daya luar. Jadi bila orang tolak tu baru awak tergerak kan, macam tu. Ataupun dalam selalu contoh soalan dalam bas. Macam tu lah. Kalau dalam bas kan, bas tu tengah stop dekat stesen bas lagi. Jadi bila nak bergerak tu semua orang terkebelakang macam tu. Okey. Kita tengok soalan ada tak soalan? Okey ni. Raja menunjukkan sebuah lori pengangkut Raja 2.2. Awak dah download kan ni? Muka surat 50 kalau print Okey, Raja menunjukkan sebuah lori pengangkut. Raja 2.2 menunjukkan lori pengangkut yang sama membawa kontena barangan. Jadi nampak beza tak? Apa beza Raja 2.1 dengan Raja 2.2? Okey, dia lori yang sama. Jadi lori ni dia ada jisim yang sama. Tetapi gambar 2.2 keadaan ni bila objek ada tambahan. Jadi siapa yang ada mass yang lebih tinggi? Raja 2.1 ke Raja 2.2? Jisim. 2.2. Okey, kat sini jumlah jisim tinggi. Sini jumlah jisim rendah. Okey, tengok soalan. Tengok soalan SPM dia sentiasa mulakan dengan maksud. Jadi Akilah dah boleh mula hafal ataupun sekarang Akilah dah faham kan?
Kita dah tengok topik 1, kita dah tengok separuh daripada topik 2. Jadi dah berapa banyak definition yang cikgu sebut. So Akilah dah boleh mula faham kan, mungkin dah faham lah kot. Jadi bila lepas faham, kita kena hafal ataupun biasa buat, jadi dia akan auto terhafal. So ini semua adalah definition ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu ni tak ada definition. Lepas tu jatuh bebas ada definition tak? Yang ke-7. Lepas tu inertia yang ke-8. Lepas tu apa lagi? Hukum gerakan Newton pun kena tahu yang ke-9. Tapi ini baru separuh daripada chapter 2. Kalau tengok chapter 1, ada tak yang kita kena hafal? Yang ni 10. Kuantiti fizik tu apa? Kuantiti asas 11. Kuantiti terbitan apa dia? 12, 13, 14, 15. Jadi sambil-sambil buat soalan kita nampak dah. Oh, aku kena tahu. Sebab cikgu cakap macam ni sebab bila student dalam SPM sendiri pun katalah ada soalan SPM ada minimum 5 ke 6 soalan definition sahaja. Jadi kalau student tak ada effort untuk hafal ataupun nak kata hafal tu susah lah kan, nak kata faham lepas tu tak boleh nak tulis, jadi dia dah hilang 6 markah. Itu baru soalan definition, belum lagi soalan yang susah-susah kan. Jadi nak tak nak kita kena cuba buat sesuatu supaya akhirnya kita ingatlah definition semua ni. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan inertia? Jadi inertia tadi apa? Adakah dia physical quantity? Adakah dia objek? Adakah dia device? Adakah dia fenomena? Bukan. Dia adalah kebolehan suatu objek untuk apa? Jawapan kena untuk kekal. Dia kalau tengok jawapan kan dia kena sama dengan buku teks. Nanti kalau refer balik buku teks tengok. Untuk kekal pada keadaannya. Contoh maksudnya jika sedang pegun akan terus pegun kan. Kekal ataupun kita kata kalau sedang bergerak dengan hal laju terus bergerak. Sebenarnya ini lebih kurang terus bergerak dengan hal laju malam. Okey, sebenarnya ini adalah Newton first law kan. Kalau inertia sebenarnya kebolehan suatu objek untuk terus kekal pada keadaannya dan melawan kan perubahan yang dilakukan ke atasnya. Itu dia inertia. Okey, soalan B ni dah mula soalan senang. Ini soalan konseptual. Soalan konseptual. Maksudnya apa? Kita bandingkan. Kita tengok Raja 2.2, kita tengok Raja 2.1. Jadi jawapan kita mesti sebut tentang Raja 2.1 ataupun 2.2. Okey? Dia nak suruh bandingkan apa? Pertama sekali jisim lori. So tadi kita dah tengok lah. Jisim yang ni rendah, jisim yang ni tinggi. Jadi sebutlah Raja 2.1. Okey? So Raja 2.1 Jisim Raja 2.1 kecil ke besar tadi? Lebih kecil daripada jisim Raja 2.2. Okey? Gunalah simbol, senang kan? Tapi kena pastikan jawapan betul lah. Kan? Lepas tu, kedua bandingkan apa? Inertia. Jadi, inertia ni dia tak nampak dalam gambar. Dan soalan pun tak bagi tahu. Tapi maksudnya soalan ni minta kita, dia check kita faham ke tak tentang inertia ni kan. So, apa kaitan antara inertia dengan masa? Okey, sebenarnya inertia ni dia berkaitan dengan masa. Kita tengok gambar ni. Pernah main
Akilah mesti pernah main buaian kan dekat taman kan? Pernah. Katalah Akilah main buaian dengan adik. Adik tu baby. Ni Akilah, ni baby. Siapa ada jisim yang paling besar? Saya. Awak lah. Okey lah, katalah ada orang gemuk lah, student yang gemuk. Gemuk dia tu macam 100 kg. Dia bagi ekstrim sikit ke dia punya contoh. Boleh bayang tak? Boleh. Kalau dua-dua tengah duduk, baby tu tengah berduduk, orang dewasa yang 100 kg tu pun tengah duduk. Tapi adalah katalah ada seorang budak kecil kat belakang ni nak ayunkan buaian. Siapa yang lebih senang diayunkan? Orang 100 kg ataupun baby? Baby. Baby. Sebab apa? Sebab jisim baby lagi lemah. Ya. Okey, sekarang ni dua-dua dah berayun. Laju. Dua-dua sama laju. Tiba-tiba budak yang kat belakang, yang budak merah ni, dia nak stopkan dua orang ni. Siapa yang senang di-stopkan? Baby ataupun orang 100 kg? Logik akalnya, kalau awak pernah experience, siapa yang senang untuk ditahan? Baby. Baby juga. Sebab apa? Ringan. Sebab dia ringan. Orang tu macam kita kena buat kuda-kuda stopkan dia kan. Itu pun mungkin kita pun tertolak sekali lagi kan. Tak boleh berhenti lagi. Sebab jisim dia besar. Itulah inertia. So inertia ni dia ada berkaitan dengan jisim. Lagi tinggi jisim, lagi tinggi inertia. Jadi orang kena tahulah ni. Jadi balik pada soalan ni, dia kata bandingkan inertia. Jadi jawapan dia awak apa? Inertia lori pada darjah 2.1 kecil ke besar? Kecil. Kecil berbanding lori darjah 2.2. Okey, apabila lori pengangkut dalam darjah 2 bergerak ke hadapan, tiba-tiba kontena barangan akan bergerak ke belakang. Terangkan mengapa. Okey, darjah 2.2 dia sedang stop kan? Yang ni. Dia tengah stop. Mula-mula U kosong. Tiba-tiba dia bergerak ke depan. So dia kata bila lori tu bergerak ke depan, barang tu bergerak ke belakang. Barang ni macam seolah-olah ke belakang. Kenapa tu? So itulah yang disebabkan oleh inertia. Inertia tu kata apa? Objek tu sedang pegun. Jadi dia nak kekal pegun. Jadi bila lori tu tiba-tiba bergerak ke hadapan, sebab itulah kita nampak dia nak kekal berada di belakang tadi. Iaitu dia tengah pegun kan. Dia nak kekal berada pegun di belakang. That's why kita nampak dia macam tu. Jadi adakah inertia ni sesuatu yang negatif saja? Ada tak yang positifnya tentang inertia ni? Ada tak? Boleh tak? Can you think of one application yang menunjukkan kelebihan inertia? Kita nampak inertia ni buatkan kita jatuh. Dengan naik bas, kita terkebelakang lah, kita terkedepan lah kan dalam bas ataupun dalam train kan. Kita naik train laju tak? Bagi train, tiba-tiba train tu stop. Kita terkedepan tu tak? Sebab kita tengah bergerak bersama-sama dengan train. Jadi inertia badan kita nak kekal bergerak. Jadi bila train tu tiba-tiba stop, that's why lah kita terkedepan macam nak jatuh. Macam tu. Nampak tu macam negatif. Jadi ada tak yang positifnya? Ada tak? Okay, pernah kalau hujan kan, kita ni tak tahu lah you buat ke tak. Kalau hujan, kita ada titisan-titisan air dekat sini. Betul? Jadi kalau kita dah masuk kedai ke, dah masuk bangunan ke, katalah adik kita nak main kan, dia nak buang titisan-titisan air tu, apa yang dia buat? Dia akan pusingkan payung tu, pusing macam tu. Nanti bila stop tiba-tiba, titisan air yang ada ni dia akan
teruskan bergerak. Jadi dia akan terkeluar daripada umbrella tu. So dah tak ada, dia dah terkeluar. Buat lagi. Dia tisan-tisan air tu nak lepas tu kita gerakkan, lepas tu kita stop tiba-tiba. So akhirnya tisan-tisan air tu dia nak teruskan bergerak. Jadi dia terkeluar daripada tu. Jadi keringlah umbrella. Tu satu contoh positif. Lagi? Pernah tak makan kicap ataupun kicap ke sos sampai habis? Kan sos habis. So sos tu tinggal sikit je kat sini tapi dah tak ada. Dah tak boleh stok baru. Apa you buat? You gerak macam mana? Macam goyangkan laju-laju sos tu kan? Jadi bila goyangkan laju-laju, sos kat dalam ni dia bergerak laju-laju bersama botol. Tapi tiba-tiba botol stop. Apa jadi pada sos? Sos ni akan terus bergerak. Dia terkeluarlah dia. So kita buat lagi. Lama-lama kita dapatlah keluarkan sos yang saki-baki dekat dalam tu. So ini adalah contoh-contoh positif lah. Letaklah tulis perkataan. Jangan tulis sos je. Sos nanti soalan tanya. Kenapa dengan sos? Dapat pangkah salah. Kena explain sikit lah. Apa? Botol sos Botol sos digoyangkan digoncang kot, bukan goyang. Digoncang secara laju untuk mengeluarkan sos yang sikit ataupun baki sos. Jadi explain sikit. Jangan tulis sos je ataupun tulis botol sos. Kenapa dengan botol sos? Pecah, warna-warni, cantik. Kita nak explain apa yang berlakunya. Okey Akila, dah pukul 11. Kita sejam tu kan? Nanti kita jumpa lagi. Ada soalan tak sebelum kita end? Tak ada. Tak ada. Jadi hari ni kita recap balik. Pertama kita belajar banyak tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan gerakan linear. Okay, lepas tu kita belajar tentang, bukanlah belajar, kita tengok balik, kita recap balik tentang jangka masa detik. Dia adalah arus ulang alik. Lepas tu kalau kita tahu frekuensi dia berapa, frekuensi ni boleh bagi nilai tempoh. Lepas tu kita tahu pita detik tu dia ada macam-macam pattern. Dan pita detik tu sendiri kita tahu ada dot, ada detik. Lepas tu jarak-jarak detik tu menunjukkan macam mana pergerakan objek. Okay, lepas tu kita ada belajar graf sesaran, graf hal laju dan graf pecutan. Kita tengok video jatuh bebas dan akhirnya kita tengok inertia. Right? So kalau tak ada apa-apa, sebenarnya terlupa yang ni. So gerakan linear ni dia ada formula-formula ni yang kita kena biasa buat lah. So kalau buat banyak soalan, nanti lama-lama kita tahu, ini sahaja yang kita boleh guna. Tapi boleh jadi formula lain lah. Daripada formula ni kita rearrange, dapatlah formula lain. Tapi ni yang basic yang you kena tahu. Okay? Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Cikgu, Ya? nota tu cikgu boleh kasih ke? Boleh? Sekali lagi ya. Nak sekarang ke nak tunggu complete? Kalau nak sekarang pun boleh, nanti complete pun cikgu bagi lagi. Tak boleh tambah-tambah sendiri. Ya? Cikgu bagi dulu Alright. Selamat Hari Raya cikgu. Okay. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum.